disebutkan dalam hadis Nabi SAW apabila turun ayat Quran sebagaimana firman Allah Subhanahu Wa Taala yang berbunyi fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Ini dalam surah Asy-Syams, Asy-Syams yang bermaksud lebih kurang kan fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha, dan dia telah memberi ilham kepada setiap manusia tu fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha, jalan fujur dan jalan ketakwaan. Jalan yang fujur jalan yang tak betul lah, jalan yang fujur ni dosa lah, dan jalan-jalan ketakwaan. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha qad aflaha man zakkaha, maka telah berjayalah orang-orang yang zakkaha, yang menyucikan diri mereka, qad khaba man dassaha, dan merugikan mereka yang mengotorinya kan, mengotori jiwa-jiwa yang telah pun diilhamkan oleh Allah Taala sama ada jalan fujur ataupun jalan takwa. Jadi apabila turun ayat ini dikatakan Nabi SAW telah membaca satu doa yang baguslah kita boleh amalkan doa ini, yang berbunyi macam Amal sebut tadi, Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkaha anta khairu man zakka anta waliyuha wa maulaha. Nanti boleh carilah hadis ni untuk diamalkan. Yang bermaksud Allahumma ati nafsi taqwaha, ya Allah berikanlah kepada kami, kepada aku, nafsi taqwaha wa zakkaha, jiwa yang bertakwa dan suci kan. Engkaulah anta khairu man zakkaha, engkaulah yang sebaik-baik yang menyucikan, anta waliyuha wa maulaha, engkaulah penolong dan maula ataupun yang kita mintalah pertolongan untuk hati-hati kita ini. Maknanya walaupun kita rasa kita yang kontrol hati-hati kita ini, sebenarnya doa ni memberi gambaran bahawa hati-hati kita ni dikontrol oleh Allah Subhanahu Wa Taala kan. Kita meminta Allah Subhanahu Wa Taala lah yang membersihkan hati-hati kita dan menggunakan kita ni hati-hati yang suci, hati-hati yang bertakwa. Dan ini adalah ultimate yang kita nak kan. Kita datang kumpul pada petang ni pun sebab nak sucikan hati kita. Yang kita baca Quran, kita solat, nak membersihkan hati-hati kita. Kerana apa sebab hati yang baik inilah dia akan menyebabkan seluruh anggota kita pun baik. Tapi kalau hati kita buruk, maka seluruh anggota kita juga akan jadi buruk kan. Seperti hadis yang lain yang kita belajar selama ini. So kita memohonlah kepada Allah SWT semoga pertemuan-pertemuan kita ni menjadi satu medium, wasilah untuk kita membersihkan hati-hati kita ni kan. Dan di samping itu kita berdoalah semoga Allah terus menggunakan kita ni nafsi taqwa, jiwa yang bertakwa, jiwa yang mampu melihatlah benda yang baik, benda yang buruk, jiwa yang tidak suka pada benda-benda yang buruk, yang cinta pada perkara kebaikan, yang nampak benda-benda zalim kita akan tentang kan, akan menyuarakan dan akan bersama-sama mempertahankan kebenaran, bukan sekadar menonton sebab antara belah bukti kan orang tu dia ada jiwa yang bersih ni bukan sekadar dia bersihkan diri dia kan, tapi dia tak suka tengok benda kotor juga di tempat lain. Ada setengah orang dia bersih tapi rumah dia kotor, ataupun dia okey duduk dalam kekotoran. Tapi ada orang dia tak boleh kan, dia tengok kotor walaupun pergi rumah orang dia macam nak sapu di rumah orang kalau pergi rumah orang, sebab dia ada nature dia bersih dan dia tak nak sekeliling dia tu kotor, dia nak bersih juga kan. Dan kita nak jadi orang yang kedua tu lah, orang yang kita nak bersihkan diri kita dan kita nak tak suka tengok kezaliman, ketidakadilan, orang berbuat maksiat, orang tidak tunduk kepada Allah Ta'ala. Sebab itu tanda kita ni ada jiwa yang hidup, jiwa yang sensitif, jiwa yang bersih. So di sinilah tempat yang kita nak discuss, mencari semangat, berbincang, mempelajari lagi lah macam mana kita nak execute benda-benda ni kan. InsyaAllah ada kena dengan apa yang kita akan bincangkan pada petang ini kan. Jadi insyaAllah hari ni tak ada lagi Amar ke Najmi, Amir Irfan, Qayyum kan? Nah lupa dah Qayyum ni. Wise kalau ada berita boleh lah PM diorang kan. Pada petang ini kita akan tilawah sikit insyaAllah. Kemudian kalau ada masa kita akan tengok sambung diskusi surah Al-Fil insyaAllah. Jadi untuk apa? Untuk kita punya tilawah ni kita akan sama-sama baca surah Al-Anfal. Okey. Surah yang ke-8
dua page yang pertama daripada page 177 dan juga 178. Okay, surah Al-Anfal daripada ayat pertama sampai ayat ke-16. Kita ada 6 orang. Seorang akan baca 2 ataupun 3 ayat lah, insyaAllah. Jumpalah. Ahlan wa sahlan Fahim. Lupa nak ni, alu-alukan. Dah makan lah Fahim? Ke puasa juga? Dah makan dah. Alhamdulillah. Okay, kita sama-sama tengok surah Al-Anfal. 2 atau 3 ayat seorang. Aku baca dulu, kemudian Aiman, Akrami, Fahim, Imran dan juga adik. InsyaAllah. A'udzubillahi samali minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yas'alunaka 'anil anfal. Qulil anfalu lillahi war rasul. Fattaqullaha wa aslihu dhata bainikum. Wa ati'ullaha wa rasulahu in kuntum mu'minin. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم كما أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريقا من المؤمنين لكارهون. Akrami sambung. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يجادلونك في الحق بعدما تبين كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم ويريد الله أن يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين. ليحق الحق ويبطل الباطل ولو كره المجرمون إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين وما جعله الله إلا بشرى ولتطمئن به قلوبكم وما النصر إلا من عند الله إن الله عزيز حكيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إذ يغشيكم النعاس أمنة منه وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به ويذهب عنكم رجز الشيطان وليربط على قلوبكم ويثبت به الأقدام إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله ومن يشاقق الله ورسوله فإن الله شديد العقاب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ذلكم فذوقوه وأن للكافرين عذاب النار يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار ومن يولهم يومئذ دبره إلا
إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصير. Sadaqallahul Azim. Jazakumullah khair semua. Ahlan Aslan, Amma. Kita baru baca dua page pertama dari surah Al-Anfal dari ayat pertama sampai ayat ke-16. Jadi kita ambil sedikit masa ni tengok terjemahan. Jadi kita buka space lah untuk masing-masing berkongsi tadabbur lah untuk benefit semua orang, insya-Allah. Ada nak kongsi ya? Boleh. So bismillah, saya nak kongsi ayat yang pertama untuk surah Al-Anfal. So kalau kita baca maksud surah ayat pertama Al-Anfal ni, kita dapat faham yang Allah SWT terangkan beberapa perkara dalam ayat ni, which is antaranya ialah apa yang para sahabat perlu buat lepas. Tak silap saya sebab pernah join ni kan pasal kuliah tafsir untuk surah Al-Anfal tahun lepas tak silap. Dan 3 perkara, 2 perkara yang kena buat, which is yang pertama ialah diorang kena bertakwa kepada Allah dan Rasul dan membaiki hubungan sama diorang. Sebab apa? Sebab dalam surah Al-Anfal ni tak pasti, mungkin overall menceritakan pasal keadaan selepas perang Badar ataupun mungkin sebelum. So macam itulah. Dan based on ayat first, kita dapat tahu macam biasalah kalau kita pergi perang kan. So siapa yang bunuh musuh ataupun siapa yang dapat tawan musuh, maka harta musuh tu akan jadi milik kita kan. So macam kita tahu kalau kita pergi berperang mestilah dalam keadaan berbaris. So dalam keadaan berbaris tu mungkin ada berlapis-lapis.
dan para sahabat ni diorang macam komplain lah ataupun rasa tak puas hati sebab sudah semestinya orang yang ada dekat barisan hadapan ataupun mungkin barisan first, second, third, diorang yang akan dapat bunuh dulu ataupun dapat tawan dulu musuh-musuh. So orang yang dekat barisan belakang ni komplain, kenapa macam tu kan. So mungkin dari situlah menyebabkan diorang ni bergaduh, dan sebab tu dalam ayat first Allah SWT menekankan untuk kita bertakwa kepada Allah dan Rasul, which is diorang kena ikut arahan Nabi. Sebab Nabi kata harta rampasan perang ni merupakan harta milik Allah SWT. Dan yang kedua, kena baiki hubungan sama diorang lah, sebab diorang dah bergaduh and so on. So ibrah daripada ayat 1 yang saya dapat ialah kita memanglah macam based on barisan perang tu, yang barisan hadapan dapat bunuh dulu tu, kita boleh jadikan macam analogi kita hari ni untuk mendahului untuk buat satu perkara yang baik. Contoh macam saya hari ni kan, ini bukan perkara baik, maksudnya macam kita kena jadi orang yang lead satu perkara tu supaya kebaikan tu banyak daripada dekat kita. Contoh paling senang lah, hari ni kalau kita pergi vaksin kan, lepas tu kita dapat dekat line first kali, maka kita akan dapat vaksin dulu. Sama lah macam hari ni, kalau kita hari ni yang buat satu kebaikan dan kita lead kebaikan tu dan orang nak ikut, maka atas sebab tu insyaAllah setiap amalan yang orang nak ikut disebabkan kita buat, maka insyaAllah kita dapat saham dia juga. So Wallahualam, itu juga. Jazakallah khair Imran. Okey. Apa tak pastilah penceritaan tentang background tu tepat ke tidak kan, tapi ibrah tu betul. Kalau kita buat baik dan kita ni duduk kat depan, kita akan dapat lebih lah kan. Cuma konteks sahabat tu tak mestinya mereka kat depan tu dapat lebih, sebab bila mereka pergi perang ni, it's a teamwork. Sometimes ada orang kena duduk depan, ada orang duduk belakang. So tak valid kita kata orang depan kena dapat lebih kan. Sama macam main bola. Kalau dia position striker, orang tu position dia adalah goalkeeper. Goalkeeper sama bila takkan dapat strike goal. Sebab kejatlah goalkeeper. Tak boleh orang yang depan rasa dia sebab dia yang score goal, maka dia je yang boleh enjoy the benefit, duit ke kan, menjulang piala ke. Sebab dia teamwork lah. Sebab itu Allah kata tiap satu keadaan yang menarik. Sebab lepas perang Badar ni, out of so many things, mereka bertanya tentang harta rampasan. Padahal sahabat ni, kenapa tanya pasal harta rampasan kan? Biarlah Nabi uruskan. Dia macam, sebab ni first time lah mereka ni kan diberikan harta yang sangat banyak tau. Dan harta tu depan mata mereka macam terkesima lah. First time diuji dengan dunia. Tak, mereka kat Mekah tu tak pernah diuji dengan dunia kan. Mereka diuji dengan ujian fizikal, bukan ujian kesenangan. Ni first perang dan menang tanpa sangka-sangka, dapat harta. Jadi macam terkejut sikit, shock je. Macam nak bagi ni? Jadi itu jadi satu question, satu benda yang bermain di fikiran mereka. So Allah nak alih fokus mereka tu. Instead of fikir cara nak agih ni, tapi baiki dulu kan. Bertakwa kepada Allah, baiki hubungan, itu lebih utama, patut jadi keutamaan. Okay, cukup sedikit ulasan. Ada kisah siapa nak share mengenai ayat dari surah ni kalau ada? Ada. Krami ke, Amar, Aiman. Sementara tunggu lain mungkin memikirkan nak share apa kan. Maka share sikit lagi insyaAllah. Okay. Saya nak share screen ni. Nampak tak? Tak nampak? Nampak? Nampak apa? Share screen? Nampak Jamboard. Okey, nampak nampak dah ni. Okay. Nampak tapi tak keluar dekat skrin ni. Tak apalah, asalkan semua nampak okey lah. So surah Al-Anfal ni dia menarik lah. Satunya Al-Quran ni dia turun ada beberapa keadaan kan.
Pertamanya nak menjawab soalan. Antaranya sometimes dia turun tiba-tiba je tanpa apa-apa benda berlaku, dia turun. Sebab Allah Ta'ala ada plan sendiri turun Al-Quran. Tapi banyak keadaannya dia turun, mesti surah tu turun, dia mesti turun tu relatable dengan situasi je. Mesti ada something happen dulu, turun ayat. Something happen, turun ayat. Something happen, turun ayat. Something happen lagi, turun ayat. So bila ni cara, method Al-Quran, okay, lepas ayat tu lagi kan. Cara Quran turun, dia menjadikan Quran tu satu benda yang hidup. Quran hidup maksudnya sangatlah lively pelajaran Quran tu. Sebab berlaku isu, ayat Quran turun. So sahabat rasa sangat praktikal Quran ni. Sebab dia menyusun, mengatur, menjawab pertanyaan mereka, menjawab soalan mereka dengan Al-Quran. Sangatlah praktikal, bukannya teori. Okey, itu yang pertama kan. Contohnya surah Al-Anfal ini, yang dia turun untuk Allah SWT meresponlah kepada peristiwa perang Badar yang seperti yang Imran sebut tadi kan. Berlaku perang Badar, turun Al-Quran nak guide sahabat macam mana mereka nak bertindak di atas Quran. So ada satu ibrah kita baca kat sini. Maksudnya cara paling baik belajar Quran ni macam mana? Adalah dengan orang yang mengajar tu kan. Dia kena tahu realiti apa? Realiti orang yang belajar. Faham ke? Audiens apa isu yang audiens hadapi, apa keadaan audiens berlaku, supaya dia discuss ayat tu very contextual. Barulah dia audiens tu akan appreciate lah. Okay, Ahlan, Najmi dan Uwais. Kan? Tapi hari ni kita belajar Al-Quran akademik kan. Kalau kita kelas tafsir ke, start dengan Al-Baqarah, habis sampai An-Nas. So dia tidak terikat dengan realiti student tu. Sebab itulah sebenarnya tempat paling baik belajar Quran ni kat mana? Kat mana medium apa yang paling baik nak baca Quran ni? Khutbah Jumaat kan? Khutbah Jumaat? Mana ada? Tengok khutbah Jumaat tu. Kalau tak, topik tak ada kaitan pun dengan audience kan. Faham soalan tu? Sometimes kita tengok kuliah YouTube kan. Tapi ustaz YouTube tu dia tak tahu siapa kita. Dia pun tak boleh relate ayat dia tu dengan kita kan. Dan kita berdengar aje. Mungkin dia tak terbaik lah. Sebab dia akan jadi satu pembelajaran yang akademik dan bermaklumat tentang Al-Quran. Tapi sebenarnya tempat paling baik belajar Quran ni adalah keluarga, betul tak? Sebab mak ayah je tahu apa realiti yang kita hadapi, kita punya perangai, kita punya sikap. Jadi bila mak ayah tu tahu ini isu yang dihadapi oleh Akrami, dia pun okay, jomlah lepas maghrib ni kita baca Quran sikit. Mak ayah pun ambillah ayat Quran yang sesuai. Tapi benda ni hanya berlaku kalau mak ayah dia tu tahu dulu ayat Quran tu apa kan. Boleh guna ayat mana, nak study apa. So sebenarnya family lah tempat yang paling baik nak baca Quran sebenarnya. Kalau sistem tu function begitu, sebenarnya itu paling baik. Sebab itu kita dapati anak-anak sahabat kan. Kalau para sahabat, mereka ni tak acil lah sebab mereka memang direct dapat daripada Al-Quran first time turun. Tapi bila generasi anak-anak mereka, sahabat sendiri yang ajar. Kan? Mereka sebagai parents mengajar anak mereka. Ikut situasi anak lah. Sebab tu kita tengok generasi sahabat yang generasi anak-anak ni, tabi'i, power sangat. Lagi power berbanding generasi bapa dan ayah mereka, mak ayah mereka ni. Sebab sejak kecil lagi mereka tu diterapkan Al-Quran dengan sangat praktikal. Tapi kita ini, family kita, Allah Alam kan, mungkin ada family yang adem betul. Lepas maghrib dia ada tarabuh ke. Ada je abang kenal lecturer ataupun beberapa kenalan dekat Facebook kan. Memang macam tu dia buat. Mak ayah dia tunggu maghrib. Lepas tu malam ni sebabkan ada isu ni, kita bincang ni. So perbincangan mereka tu, mereka down ke, dia ambil daripada Al-Quran. Tapi tak semua family macam tu kan. Kerana itu kita ada sistem yang alternatif ni lah. Kita adakan halakoh ni sebagai, kita boleh kata alternatif nak belajar Al-Quran, menggantikan beberapa function keluarga tu yang mungkin belum sempurna kan dalam kat sini ya. Patutnya dalam kita punya belajar Quran dekat halakoh ni ialah paling baiklah orang yang mengajar tu ataupun orang yang berkongsi tu dia tahu dulu, dia kenal Fahim macam mana, Nazmi macam mana, Akami macam mana, Uwais macam mana, apa isu yang dia hadapi lah Ammar, apa yang adik tengah hadapi, barulah kita bincang ayat yang semua orang boleh raikan. Kalau tiba-tiba kita datang, Ustaz Abang pun bincang lah pasal ekonomi Islam.
Macam apa dia lah ni kan. Tak boleh relate betul tak? Sebab tu ni kelemahan abang jugalah sebab tak tahu apa antum punya situasi. Sebab kita tak jumpa kan, kita tak duduk sama-sama. Tapi sahabat-sahabat Nabi mereka duduk bersama dan perjumpaan tu membantu mereka nak nampak tak Aiman ni ada isu ni punya, dah masalah ni. So jom kita sama bantu dia. Kita bincang dengan ikut macam ni. So itu nak ceritalah pertama kan. Kita ada kekurangan tapi kita cubalah untuk buat sebaik mungkin. Bila kita baca Quran tu, kita nak belajar Quran yang boleh address keadaan kita semasa kan. Seperti mana Al-Quran telah address menyantuni isu-isu yang berlaku dalam kalangan para sahabat seperti surah Al-Anfal ini. Itu sedikit intro lah tentang Al-Quran. Tapi nak highlight dekat sini dua ayat je, ayat ke-6 dan ayat ke-7. Apa yang berlaku, ayat Quran ni tadi benda pertama benda kedua menarik tentang Quran ni, dia membongkarkan isi hati kan. Dia bongkarkan isi hati. Isi hati para sahabat. Sebab apa yang berlaku kat Perang Badar ni, tak semua sahabat ni nak pergi perang dan bersetuju untuk melawan ketika bertemu dengan kafilah perang tu. Sebab mereka punya first motif keluar hanya untuk memotong pedagang-pedagang daripada Syam nak balik ke Mekah yang dipimpin oleh Abu Sufyan. So mereka keluar dalam keadaan sekarang nak pintas dan nak ambil balik harta mereka yang mereka tinggalkan ketika mereka hijrah. Tidak ada planning nak pergi perang. Tapi tiba-tiba dia jadi perang. Di atas kehendak Allah SWT jadi perang. Sebab tu Allah kata apa? Dia kata pada ayat ke-7 apa? Wa iz ya'idukumullah ihda ta'ifataini annaha lakum. Dan ingatlah ketika Allah menjanjikan kepada kamu semua satu daripada dua angkatan menjadi untuk kamu menghadapinya. Sedangkan kamu suka kiranya angkatan penjagaan, bukan angkatan perang yang kamu kuasa itu yang menjadikan kamu menghadapinya. Okay. Allah sedang cerita apa yang terbuku dalam hati para sahabat. So ini keunikan Al-Quran. Dia membongkarkan apa hati. Apa ada dalam hati sahabat, Nabi tak tahu. Tapi Al-Quran bagi tahu. So dia merawat isu macam mana? Putus kan? Kat mana tadi putus? Merawat isu. Lepas tu putus. Kat mana dia? Lama ke putus? Sekejap je. Macam satu ayat. Okey, dia rawat isu. Contohnya sahabat ni ada isu lah kan kat sini. Itu isu mereka tak nak pergi perang sebagai mereka. Tetapi perasaan tak nak perang tu tidak dizahirkan. Al-Quran bagi tahu mereka tak nak. Sebahagian daripada kamu tak nak sebenarnya pergi perang kan. Lebih suka kalaulah tim yang kamu akan hadapi itulah tim pedagang, bukan tim perang. Sebab bila mereka nak potong tu, bila Abu Sufyan tahu kan Nabi sedang dalam perjalanan nak potong mereka, dia hantar mesej ke Mekah, hantar tim nak perang kan. So berlakunya peperangan. So ada sahabat yang tak suka. Jadi Al-Quran ada bongkar kat isi hati ni tahu, nak merawat. So sangat menarik. Sometimes kita kena tengok ayat-ayat macam ni kan. Ayat-ayat ni sebenarnya dia menegur hati-hati orang tu. Quran ni dia tarbiyah tu ruhiyah dia panggil kan. Dia bukan tarbiyah nak ubah luaran kita, nak ubah cara kita pakaian, do and don'ts. Tapi dia nak mengubah hati-hati kita dan nak bagi rasional kenapa Allah nak macam tu kan. So itu yang kedua lah dia memakai hati. Dalam kes isu ni kan, mereka tak nak berperang tetapi Allah nak mereka pergi perang kan. Allah mentakdirkan mereka berhadapan dengan kumpulan perang, bukannya kafilah dagangan. Walaupun asalnya mereka keluar untuk memotong caravan pedagang itu, tetapi Allah mentakdirkan mereka terpaksa berhadapan dengan satu kumpulan yang bersenjata untuk mereka hadapi dalam keadaan tidak persiapan. Apa tujuan dia? Allah kata kat sini kan. Itu liyuhiqqal haqq. Sebelum tu dia kata kat sini wa yuridullah an yuhiqqal haqqa bi kalimatihi wa yaqta'a dabiral kafirin. Padahal Allah menghendaki untuk meletakkan yang benar dengan kalimah-kalimahnya dan untuk membinasakan kaum yang kafir seluruhnya, supaya Allah, ayat ke-8, Allah menegakkan yang benar itu dan menghapuskan yang salah sekalipun golongan kafir musyrik yang berdosa itu tidak menyukainya. Okay. Tetapi Allah berkehendak lain. Sebagai para sahabat berkehendak tak nak perang, nak potong yang pedang, tapi Allah berkehendak lain supaya mereka perang.
Dengan tujuan apa? Bila mereka perang ni, mereka boleh menunjukkan bantai musuh ni, meninggikan kebenaran kan. Dalam keadaan Allah boleh je buat ni tanpa berlakunya peperangan, betul tak? Tetapi Allah nak benda ni berlaku dengan asbab tangan-tangan para sahabat. Okey. Dekat sini ada dua ibrah yang kita boleh ambil kat sini. Dekat ayat ni kan, dekat isu ni lah. Yang pertama ialah itulah. Yang pertamanya apa Yang pertamanya Allah SWT nak sahabat-sahabat ni ambil bahagian dalam mempertahankan Islam kan. Dalam keadaan Allah boleh je mempertahankan Islam. Tapi para sahabat ni disuruh ataupun ditakdirkan mereka berperang dan mereka mengalahkan musuh-musuh mereka untuk mengangkat Islam. Kan? Dan mereka kena mainkan peranan tu. Mereka kena turun perang, tak bersiap tak bersiap tak apa. Sebab sebenarnya yang eventually berperang tu Allah Ta'ala kan. Kita tahu kan dia turun malaikat yang bantu. Tapi kita kena turun join sekali sebab agama ni dia bukannya magic. Dia bukan kita tengok je tiba-tiba dia kalah. Tak. Sahabat-sahabat kena pergi berperang. Kena put effort untuk mengalahkan musuh-musuh ini demi menaikkan kalimah Allah SWT kan. Jadi secara umumnya orang Islam ni dia sebenarnya disuruh kan dia untuk giving, untuk put effort untuk Islam kan. Kita tidak boleh kena jadi perantara. Kena jadi perantara kepada takdir Allah Taala itu. Betul. Okay. Walaupun Allah boleh je nak buat apa yang suka kun fayakun, tapi secara sunnahnya dia kena ada kita ni put effort kita lah menyalurkan planning Allah SWT itu kan. Itu yang pertama. Yang keduanya, bila Allah SWT meletakkan sahabat-sahabat ni di medan perang, banyak benda-benda yang dulu sahabat-sahabat belajar secara teori, kini dia tested di medan. Contohnya dulu mereka belajar tentang keyakinan kepada Allah Ta'ala kan. Kemenangan akan tercapai. Ini teori yang belajar dulu kan. Allah akan bantu orang yang lemah. Kita ni di pihak yang benar. Tapi semua teori tu tak pernah diuji. Tak pernah apa yang itu not yet testified not yet tested. Tapi bila berlakunya perang Badar, this is the time. Apa yang kita belajar kat Mekah dulu selama 30 tahun, sekarang kita akan diuji di medan. Dan hasil ujian di medan ini lebih melekat dalam jiwa, dalam perasaan dan fikiran berbanding teori yang mereka belajar di Mekah. Betul tak? Sama kita kan. Benda kita alami lebih memberi kesan berbanding benda kita faham tu melalui teori. Contohnya apa Susah nak bagi contoh. Tak nak buat analogi ya. Contohlah kita katakan kita katalah betapa besarnya pahala orang yang boleh mengislamkan orang ataupun orang yang boleh banyak pahala orang yang boleh bantu orang yang berubah. Kita bincanglah ada hadis hadis unta merah semua dia buat. Tapi itu kita belajar teori je. Cuba kita buat dan kita sendiri dapat bantu satu individu berubah. Dia masuk Islam ke, dia berubah daripada dia jahil pada Islami ke, kan? Kita akan rasa lebih perasaan appreciate, gembira di atas perubahan-perubahan yang kita menjadi asbab pun. Sebab lain kita bincang kelebihan-kelebihan dia, keutamaan dia berbanding dengan kita sendiri praktis benda tu dan kita nampak hasil-hasil seperti yang dijanjikan oleh Allah SWT kan. Jadi bila Allah Ta'ala nak menguji keimanan para sahabat ni, maka dia meletakkan sahabat-sahabat tu di medan yang praktikal tu lah supaya betul-betul tested apa yang mereka fahami sebenarnya. So walaupun benda tu tak disukai para sahabat kan, tak disukai mereka kan, kena perang. Jadi kadang-kadang ada benda yang kita tak suka tu, Allah Ta'ala takdirkan kita buat benda tu kan untuk Islam lah dan untuk menguji kita punya kefahaman ataupun kita punya keimanan sejauh mana kan. Contohnya ada benda-benda kita tak suka tapi kita kena buat untuk Islam. Contohnya apa Kata kita tak suka cakap orang kan. Kita tak suka cakap orang, kita memang suka jenis senyap ke, kita memang jenis yang, tapi kita kena bercerita tentang Islam. Kita tak suka tapi kita kena buat. Kita tak boleh kata saya tak boleh buat benda sebab saya tak suka, tak boleh. Sebab bila adanya kepentingan Islam untuk kita bercerita tentang Islam lah, tentang Al-Quran. Walaupun benda tu kita tak suka buat, kita kena overcome benda tu kan, dan Allah akan bantu kita. Seperti mana para sahabat ni tak suka perang. Mereka tak bersedia kan nak perang Badar ni.
Tapi takdir Allah lah mereka kena perang. Wallahu yuridu. Allah yang berkehendak begitu. Maka mereka kena perang. Dan akhirnya banyaklah benefit pada mereka kan. Bukan saja mereka boleh menunjukkan Islam tu benar, meninggikan kalimah al-haq, bahkan dapat harta rampasan pula. Dapat nikmat dunia lagi kan daripada mereka pergi dan membantu Islam kan. So sampai kita lah again kembali bagi kita kan. Ada benda-benda yang kita tak nak buat, kita semalas ke, kita susah ke kan. Contohnya kita nak implement sistem kita ni kan, nak ajak adik-adik kita ke kan, segannya ya Allah payah nak prepare. Kesukaran tu lah benda normal lah. Ketidakmahuan tu benda biasa kan. Tapi kita ingatlah sebab untuk memenangi Islam tu kita kena put effort. So mungkin sometimes effort tu dia lah benda yang kita tak suka tapi kita kena buat juga kan. Contoh macam ibadah juga kan, ibadah. Kita boleh kata kita tak suka buat betul, kita tak boleh buat. Sometimes kita tak suka buat kan. Dan kebanyakan benda yang berbentuk ibadah ni benda yang kita tak suka buat pun. Contohnya puasa kan. Siapa suka puasa kan? Kalau kita diberi pilihan puasa ke makan, kita akan pilih makan, betul tak? Tetapi nature ibadah tu dia adalah tujuan adalah untuk proof kita ni hamba. So dia akan nature dia mesti benda kita tak suka buat. Faham ke? Sebab seorang hamba ni dia kena buat benda dia tak suka kan. Dia disuruh buat benda tu walaupun dia tak suka. Dia buat benda dia tak suka kerana ketundukan tu, itulah dia punya kehambaan. Jadi kebanyakan benda dalam Islam ni normally lah kan, dia macam against kita punya al-hawa tu, nafsu kan. Contoh bangun qiyam mulai. Qiyam over tidur, mana lagi baik, mana lagi best? Kalau adik mungkin saya lebih menikmati qiyam mulai daripada tidur. Tapi normally tidur kan lagi best, lagi hujan ni, ya Allah. Tapi qiyam tu lah yang nak menguji kehambaan sebab dia bangun juga melawan ketidaksukaan dia tu sebab kerana Allah Ta'ala kan. Itulah yang dia dapat para sahabat lah. Mereka tak suka tapi Allah nak ajar mereka something yang mereka suka untuk Islam. Barulah dia punya nilai kehambaan tu mahal lah kan. So adalah kita ni kan kita dah join ikut halaqah yang lama kan, tapi mungkin ada benda yang kita suka buat tu salah dan kita rasa macam susah nak korbankan, ataupun ada benda-benda yang kita kena buat tapi kita tak suka buat. Kita kena tengok balik lah kan, benda tu kena buat bukannya based on kita suka atau tak suka, tapi sometimes benda yang kita tak suka buat pun kita kena buat untuk Islam, dan sometimes benda yang kita suka buat kita tak boleh buat untuk Islam juga kan. Contohnya nak mengaji ke, nak ajak orang ke Islam ke, walaupun kita tak suka bercakap, tak sukalah cerita Quran, lebih suka bersendirian, tetapi jika adanya tuntutan kat situ, maka bila disuruh buat, maka kita akan cubalah semampu kita mungkin kan. Semoga Allah Ta'ala beri kita inilah pandangan yang betul kan kepada perkara-perkara insya-Allah. Adakah siapa nak tambah lagi, nak share ataupun nak ulas? Nak tanya tentang apa? Okey, silakan. Apa ni? Sekejap. Tentang hamba. Kan kita tahu ada sahabat ada yang daripada kalangan hamba kan sebelum tu. So nak tanya, adakah disebabkan dia orang pernah jadi hamba tu, dia orang punya rasa tu kuat nak imply dengan nak jadikan Allah tu sebagai tuan. Macam tu. Faham ke? Faham? Maksudnya sebab dia pernah rasa pernah berada di posisi kehambaan tu ke? Tak pastilah. Tak pastilah. Sebab tak pernah kena sebab kita sedang bercakap tentang perasaan sahabat kan. So kita kena tanya sahabat lah. Macam tu ke? Susah nak buat data, tak ada kan. Sebab kalau kita nak buat kesimpulan, kita kena bawa data lah. Berapa orang sahabat sebenarnya hamba. Yang kita rasa macam ramai sahabat hamba tu mungkin tak ramai pun sebenarnya. Kan itu mungkin memohonkan lah. Kalau kita tengok secara surface, kita rasa macam ramai sahabat-sahabat ni dalam kalangan hamba. Tapi sebenarnya kalau tengok lagi detail, betul ke ramai hamba sebenarnya? Tak ramai pun hamba sebenarnya kan. Kalau ada data yang boleh buktikan percentage hamba tu berapa orang. Dan betul asal lah sebab kehambaan tu menyebabkan mereka lagi mudah untuk serve Allah Ta'ala. Tak pasti lah. Okay. Ada lagi nak tambah ke, nak share?
Cukuplah sedikit daripada surah Al-Anfal ni. Banyak sebenarnya benda yang menarik dalam surah Al-Anfal ni sebab dia adalah satu surah yang menceritakan tentang perang Badar yang disebut sebagai Yaumul Furqan kan, hari yang membezakan benda yang benar dan benda yang salah. Banyaklah ayat-ayat Quran yang turun memberi ulasan yang banyak sangat prinsip-prinsip daripada surah ni. Sebabnya ini perang pertama Islam yang mereka menang dan keadaan tu sangat kritikal lah ketika perang Badar tu. Diriwayatkan satu keadaan pada malam perang tu Nabi berdoa kan, yang dia pakai ridha jatuh tu. Yang doa dia tu, Allahumma in tuhlik hadhil usbah fala ta'bud fil ardi abada. Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Yang berbunyi, ya Allah, in tuhlik, sekiranya engkau membinasakan kumpulan ini, hadhil usbah, merujuk pada para sahabat lah, orang beriman kecil tu, maka engkau tidak akan disembah lagi di muka bumi ini kan. Itu doa Nabi. Doa tu macam berbunyi sangat desperate. Sampai Nabi kata kalau kalah tim mukmin ini, Allah tidak akan disembah lagi. Nak kata akan habis Islam. Sebab perang ni akan menjadi penentu eksistensi lah, kelangsungan Islam. Akhirnya menang kan. So banyaklah benda-benda berlaku yang first time tu dia turun surah Al-Anfal ni, banyaklah benda-benda yang baru, banyak prinsip kita belajar bila kita study lah surah ni kan. Mungkin time to time kita boleh tengoklah sedikit-sedikit. Allah alam, macam tak ada lagi yang lain tambah kan. Kalau tak ada kita terus kot tengok. Kita hari ni nak discuss surah Al-Fil lah, insyaAllah kan, sedikit sebelum kita tangguh. Tapi tak dapat nak share sebab tiba-tiba button share tu dah deactivate. So kena keluar sekejap dah masuk balik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali lagi bersiaran. Kalau tak ada lagi siapa nak kongsi, kita tengok surah Al-Anfal lah pada petang ini insyaAllah. Surah Al-Anfal pula. Surah Al-Fil. Jadi kita last discuss surah ni pada lama kan, kita tak sambung. Last kita start dekat surah Quraisy. Surah Quraisy yang kita baca mungkin sebulan lepas kalau tak silap lah. So kita dah masuk surah ke berapa ni? Ke-8 ke berapa kan? Dah jauh lah surah kita pergi ni, tapi still a long way to go insyaAllah. Semoga Allah Ta'ala beri kita kemudahan. Walaupun sedikit kita belajar, tapi yang penting bukannya berapa banyak kita cover kan, tapi yang penting berapa banyak kita dapat benefit dan berapa banyak yang kita amalkan kan. Sahabat-sahabat Nabi ni mereka saya semua pernah dengar kan, antara yang diriwayatkan oleh Ibnu Mas'ud, kami tidak akan belajar Al-Quran melainkan selepas turun 10 ayat dah hafal, amal, baru kita belajar lagi kan. Sebab mereka ni belajar, dia panggil talaki li tanfis, bukan talaki li tadris, talaki li darsu kan. Hari ni kita talaki tu ambil kan, lidarsu tu untuk belajar, untuk akademik, untuk knowledge. Tapi sahabat ni dia panggil talaki li tanfis, mengambil untuk tanfis ni melaksana. Kata Syekh Qutb, dia kata Al-Quran ini ibarat surat perkeliling kepada para sahabat. Pernah dengar apa itu perkeliling? Pernah dengar ke perkeliling? Apa itu? Surat perkeliling pernah dengar kan? Macam kalau kementerian ada buat apa-apa announcement, dia akan keluarkan surat perkeliling lah. Dia panggil circular kan? Circular. Katalah, okay, IPT nak buka sesuatu, keluarlah perkeliling, bilangan 1 tahun 2020 ni. Selalu kerajaan lah perkeliling ni. Kalau surat perkeliling keluar, dia akan serta-merta efektif apa-apa arahan dalam tu. Faham? Maknanya keluar hari ni lah benda tu executed. So sahabat ni macam tu, dia dapat Al-Quran hari tu juga dia akan cuba untuk apply kan. Sebab mereka ni talaki li tanfiz. Jadi pada hari ini kita tengok surah Al-Fil, sambungan sikit lah insyaAllah. Kita tak lama kok, kita akan cubalah habis by 4 insyaAllah kan. Ataupun sebelum tu lagi. Setengah orang mengatakan surah Quraisy ni adalah sambungan, dia adalah surah Fil. Sebab dia dalam suasana yang sama lah. Tema dia pun hampir-hampir sama kan. Surah Quraisy cerita tentang pemuka-pemuka Arab ni pergi
pergi berdagang ke Yaman dan ke Syam pada musim sejuk, musim panas, dan kebiasaan ataupun kelaziman itu menyebabkan mereka ni melupai nikmat-nikmat Allah SWT. Kemudian disambung dengan surah Al-Fil ni, semua orang tahu kan cerita ni kan, kita tak pernah data detail kot, mungkin kita boleh skip surah ni, tapi tengok sikit apa dulu. Sebab basically surah Al-Fil ni cerita berlatar belakangkan peristiwa Abrahah yang datang untuk menyerang Kaabah ni. Tengok sikit lah, sikit latar belakang kan. Waktu tu kita pernah tengok siapa yang join sirah hari tu tahu kan, yang kita ada peta Mekah tu, belah kanan dia adalah Parsi, belah kiri dia adalah Romawi kan. Romawi ni Kristian yang dia menguasai belah-belah atas Arabia tu, Eropah countries, dan juga belah kiri yang adanya Afrika, Habasyah dan sebagainya. So selatan tanah Arab tu atas tu atas ke selatan? Selatan bawah kan? Bawah tu. Bawah Arab ni dia dekat Afrika, betul ke? Utara, selatan, barat. Dia punya barat dan bawah tu negara-negara Afrika. Negara-negara ni, Habasyah sebagainya tu dikuasai oleh Kristian lah. So dekat situ tanah selatan Arab dikuasai oleh kerajaan Habsyi, Kristian antaranya. So ketika Habsyi itu menguasai selatan Arab, antaranya dalam tu ada negara-negara Afrika seperti Habasyah. Habasyah ni Ethiopia sekarang kan. So wakil Arab Selatan ni ataupun pemimpin Najash ni, dia telah melantik seorang wakil. Di mana dia lantikan dia tu untuk di bahagian selatan Arab ni, yang nama dia Abraha. So Abraha ni seorang governor, seorang pemimpin di bahagian selatan Arab ketika tahun itu peristiwa berlaku kan. Jadi dia ni sebagai tanda apa yang kalau kita baca surah dalam ini abang petik daripada Tafsir Al-Azhar, tapi dia petik daripada sirah Ibn Hisham lah. Dia cerita si Abraha ni dia nak menunjukkan rasa nak menunjukkan dia punya syukur, gembira kepada raja lebih atas tu, maka dia telah mendirikan satu gereja yang bernama Qulais. Qulais ni pernah dengar kan? Yang berada di Sana'a, di Yaman. Macam nak bodek lah atas dia tu, so dia kata okay, dia buatlah gereja ni. Tapi dah buat gereja rasa macam tak puas hati. Kenapa dah buat gereja? Orang still pergi ke Mekah, pergi memusing Kaabah yang tak ada apa-apa tu. So dia macam apa yang so special tentang Kaabah ni kan, sampai orang so timbul fikiran tu ataupun datang message tu yang bahawa dia tak puas hati bahawa gereja dia tu tidak dikunjungi orang seperti mana Kaabah dikunjungi oleh jutaan umat. Jadi berita dia macam tak puas hati ni sampailah ke tanah Arab yang di Mekah tu. Ada seorang lelaki daripada Mekah ni, daripada Arab kan, daripada Bani Fakim bin Adi datang kotorkan gereja dia saja cari pasal kan. Pergi ke gereja dia kotorkan. Inilah menyebabkan meletuslah kemarahan Abraha, dan dia serta-merta decide untuk hantar satu bala tentera bergajah tujuan direct pergi ke Mekah dengan tujuan untuk menghancurkan Kaabah yang dimuliakan oleh Allah tu kan. Okay, itu sedikit cerita dia detail lah, long shot. Itu sedikit background. On the way tu mereka ni merampaslah harta-harta yang mereka tu berjumpai di tengah-tengah perjalanan tu. Antaranya apa? Mereka ni merampas, kalau tak silap 100 atau 200 ekor unta milik Abdul Muttalib. Yang di mana Abdul Muttalib ni kira ketua lah kat Mekah time tu. So dia ketua, dia banyak harta kan. So geng-geng Abraha ni merampas unta-unta mereka. So bila Abdul Muttalib dengar Abraha datang ni, dia minta semualah orang Mekah tu kosongkan rumah, pergi bersembunyi ni. Bukan nak pergi lawan tau, sembunyi tengok apa berlaku. Tapi dia pergi jumpa Abraha, tujuan dia apa? Untuk dapatkan unta dia. Faham ke pelik ke situ? Apa yang peliknya? Dia tak minta untuk jangan runtuhkan Kaabah, tapi dia minta untuk nak dapatkan balik dia punya tenakan. Betul kan, macam pelik lah kan. Padahal lagi penting jaga Kaabah tu, tapi dia pergi jumpa Abraha ni, sanggup pergi jumpa dengan risiko, tujuan dia selamatkan unta. Sikap ni macam ada yang kita hari ni kan. Kita tak penting tak Islam lah, lebih penting lah aku punya periuk masjid terjagalah, apa yang ada kat Islam untuk dia lah kan. So itulah benda yang nak dirawat di surah ini jugalah kan. Perasaan Quraisy yang sebenarnya walaupun mereka rasa mereka ni bangsa pilihan ke apa, tapi mereka ni tak fikir pun tentang agama, tentang Tuhan, tentang Al-Quran ke, tentang Allah ke kan. Walaupun mereka
claim mereka beriman dengan Allah sebagainya, mereka lebih menjaga mereka punya periuk nasib lah. Tengok. So ini adalah dialog yang diucapkan oleh Abdul Muttalib kepada siapa? Abrahah tadi, yang dia kata faqala lahu Abdul Muttalib inni ana rabbul ibli. Ibli ni adalah jamak kan, ataupun ibli ni apa unta kan Nazmi. Ibli kaifa huliqat. Unta kan. Unta ni ada kadang-kadang dia panggil ibli, kadang panggil jamal. So tengok keadaan aku. Betul kata apa? Wa inna lil bait rabbu sima'nuhu kan. Dan bagi al-bait tu dia kata apa? Bagi rumah itu merujuk pada Masjid Haram tu, merujuk pada Kaabah tu, adanya Rabbu, adanya Tuhan dia, adanya pemilik dia yang akan menahan kalian lah, akan stop kalian kan. Faqala, kata Abrahah, ma kana lam ta'un minni. Dia kata sesungguhnya tak ada Tuhan pun, tidak ada satu kuasa boleh menyekat kami lah. Itu kata-kata Abrahah. Tapi yang kita nak highlight kat sini kata-kata Abdul Muttalib tu, yang dia kata apa? Ini Rabbul Ibli. Aku ni datang sebab aku ni pemilik Rabbul kepada unta-unta tu. Rumah ini kau nak serang, kau seranglah. Sebab ada Tuhan dia yang akan menjaga dan memeliharanya. Nampak tak dia orang punya mentality tu kan? Dia sangat berkonteks. Kita akan tengok nantilah apa ibrah dia kan. So ini peristiwa berlaku. Sedikit ibrah sofa kan? Ibrah sofa lah. Ini dah habis lagi. Ibrah separuh jalan. Yang pertama kita dapat tidak bercerita ni kan. Seruan haji datang daripada dating tu kan, datang daripada Allah Ta'ala. Berbanding seruan nak pergi ke Gereja Kulais tidak mendapat sambutan sebab dia bukannya datang pada Allah SWT. Tapi haji ni ada kan, ayat berapa tu ada surah haji, wa azin nas fil hajj. Cuba cari ayat berapa. Allah suruh Nabi Ibrahim melaungkan azan supaya manusia datang pada Mekah ni. Cuba cari ayat berapa Kalau tak salah surah Al-Hajj, tetapi tak ingat ayat apa. Boleh tak minta bacakan maksud dia ke, Arabik dia ke? وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل